Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada bangsa mekanika. Hari ini kita berada di dealer Honda, nama dia Tanjung Balai Auto. Gambar yang cantik lagi, Honda punya showroom baru-baru sekarang ni. Okey, hari ini kita nak review sebuah model yang terkini daripada Honda, iaitu Honda CR-V versi facelift 2020. Okey, untuk orang yang dia tidak mengkaji pasal Honda CR-V atau dia tidak berapa minat tentang SUV, dia tengok sekali model ni mesti dia cakap, "Banyak apa? Ini bukan CR-V yang biasa tu ke? Yang dah launch lama tu?" Tak sebenarnya tuan-tuan. Ini adalah model yang dah di faceliftkan oleh Honda selepas berapa tu, lebih kurang 3 tahun dalam pasaran. So, Honda CR-V datang dengan model yang lebih segar. Sebab facelift ni semua pengeluar memang buat. Selepas 3-4 tahun dia akan keluarkan model facelift supaya ia lebih berdaya saing. Sebelum, biasanya facelift ni dilahir sebelum model-model baru yang akan menggantikan dia nak keluar. Okey? So, apa yang berbeza dengan model facelift ni? Alright. Saya kalau tak tengok spek pun sebenarnya saya tak tahu juga sebenarnya, walaupun saya pernah pakai CR-V ni. Sebenarnya dekat bahagian depan ni, kalau kita tengok dekat bahagian grill, design dia sama. Okey, design dia sama. Cuma yang berbeza dia punya finishing. Sebab yang dulu, yang ini dia berbentuk chrome. So, yang ini dia datangkan dengan finishing hitam. Alright. Lampu dia sama, dia pakai LED dengan fog lamp LED, tetapi bahagian bawah bumper ni, section bawah ni dia dah design semula. Kalau kita nampak dia ada finishing chrome sini, yang bahagian ini lekuk ni sampai lekuk ujung sana. Okey, itu adalah design baru untuk CR-V 2020. Saya rasa engineer atau yang reka bentuk kereta ni susah dia nak faceliftkan kereta ni, sebab CR-V ni sendiri memang sebuah kereta yang dah boleh dikatakan cukup sempurna. Okey, untuk bahagian tepi, kita memang tahu dulu memang sejak daripada dia mula keluar, untuk model 1.5TC ni memang dia pakai rim 18 inci. Alright. Tapi dia punya design yang lama tu, design macam tebal sikit tu, dah ditukar dengan design yang macam bunga-bunga sikit. Even dia punya finishing pun dah lain. Kalau dulu dia gunakan color hitam kilat dengan finishing chrome macam ni, tapi yang ni dia gunakan warna macam graphite atau metal grey sikit dengan finishing chrome macam ni. Sekali tengok memang dah nampak lain terus. Sebab design dia dah lain dan juga finishing dia lain. Dia punya tayar pun masih pakai yang sama, 235 60 18. Alright. Okey, kalau kita tengok kat bahagian tepi untuk model ini saja dia ada door visor dengan dia punya running board. Okey, yang ini merupakan aksesori. Yang ini tak dapat lah kalau kita beli kereta baru, kena tambah duit lah untuk door visor dan juga running board bawah. Okey. Jom tengok belakang dia. Okey, kalau kita tengok dekat bahagian belakang ni, sekali imbas memang tak nampak apa banyak perubahan. Okey. Bahagian section atas, contohnya dekat dia punya antena shark fin ni, spoiler, lampu LED, semuanya dikekalkan macam yang sedia ada lah. Cumanya lampu LED ni dah digelapkan dia punya housing. So nampak macam ada tinted sikit, termasuklah dengan dia punya yang ni trimming chrome garnish ni pun dia dah gelapkan sikit. Okey, jadi apa yang berubah yang ketara sikit? Okey, dekat dia punya bumper bawah ni, dekat lower section ni dia buat lagi satu trim berbentuk macam ni dengan warna macam grey-grey sikit. Kemudian taillight bawah sikit, dia punya exhaust tu dulu dia punya tip bawah ni berbentuk bulat. So yang ini dia buat macam bentuk 4 segi, trapezoid sikit lah. Okey. Apa lagi perubahan yang ketara yang menyebabkan orang rasa berbala yang nak beli CR-V baru ni? Yang ini dia tuan-tuan. Dia ada kick function untuk buka tailgate belakang. Sebelum ni dia memang ada electric tailgate, tapi pakai switch saja. Untuk model facelift ni kita dah boleh pakai kaki dekat bawah. Salah satu kelebihan SUV Honda CR-V ni ialah boot belakang dia memang luas. Dia bukan sahaja ada bukaan yang luas, tapi ruang dalaman ni tanpa tolak seat ni lah. Okey, kapasiti ni ialah 500
22 liter tuan-tuan. Kalau tak cukup, boleh tolak seat di ke depan dan kita boleh dapat lebih kapasiti lah. Okey, lagi satu kelebihan dia tahu apa tak? Inilah kelebihan Honda sebab dia dah buat CR-V ni daripada tahun 1995. Dah lebih 25 tahun dah buat SUV kan. So dia tahu dekat mana kelemahan, apa kelebihan yang patut ada pada sebuah SUV. Salah satu yang ramai orang tak sedar ialah ni. Dia punya lantai untuk load barang ni sangat-sangat rendah. Betul, kalau kita compare dengan SUV lain, biasanya kita nak angkat barang, kita terpaksa angkat macam ni. Tapi CR-V tak, kita boleh angkat, tolak terus masuk. Dia memang sangat-sangat rendah. Korang boleh test dekat mana-mana SUV yang lain dan tengok level dia. Okey, sama juga bahagian dalam ni tak adalah perubahan yang besar sangat dia buat. Yelah, benda dah elok, benda dah cantik, benda dah sempurna, susah kita nak ubah. Kecuali adalah beberapa benda kecil. Okey, kalau kita tengok dulu dia punya slot untuk kabel USB ni duduk dekat bahagian tengah ni. Sekarang dia dah alihkan dekat bahagian sini. Bagi saya memang lebih convenient, lebih senang kita nak sambungkan ada daripada duduk dekat tengah kan. Tahu tak apa lagi yang unik tentang Honda CR-V ni? Okey, Honda dia ada satu teknologi dia panggil Honda Lane Watch. Yang mana kalau kita nak tengok traffic dekat sebelah kiri, kat belah belakang, kita cuma boleh tekan switch ni dan kita boleh nampak image yang terpapar dekat kamera dekat side mirror sebelah kiri. Alright. Image ni juga dia akan keluar bila kita bagi signal belah kiri. Bila kita bagi signal belah kiri pun sama, image ni akan keluar dekat monitor 7 inci ni. Alright. Dia punya player ni sama macam yang biasa, dia boleh sambung dengan Android Auto dengan Apple CarPlay. Tahu tak apa lagi benda yang menarik? Perkakasan untuk mengisi barang. Okey. Kalau kita tengok dekat armrest dia ni, Honda CR-V ni saya rasa sangat magic sebab dia punya bahagian ni memang sangat besar dan sangat versatile. Kita boleh buat bermacam-macam configuration untuk simpan barang, simpan handbag, simpan wash bag, segala benda boleh isi dalam ni. Ini memang sebuah SUV yang sangat-sangat praktikal kalau kita bercakap tentang simpanan barang. Apa lagi? Kesemua varian CR-V baru ni dia datangkan dengan seat balut kulit. Lepas tu kedua-duanya boleh kontrol pakai elektrik, kiri dan kanan. Okey, untuk paparan meter juga ini antara kereta yang saya sukalah sebab dekat bahagian digital tengah dia ni memang dia paparkan semua info yang diperlukan untuk sebuah kereta moden. Okey, kalau kita tengok dekat sini dia ada radio lah, ada music lah, ada setting lah, ada connection handphone lah, ada information pasal kereta lah, fuel lah, apa semua benda ada dekat sini. Just tekan-tekan switch ni lah. Okey. Dan disebabkan model ni dah dipasangkan dengan Honda Sensing, so dia adalah dia punya controller Honda Sensing ni dekat sebelah kanan steering. Okey. Saya rasa kalau ada bahagian yang paling sukar ditandingi oleh mana-mana SUV dalam kelas CR-V ni, tahu apa dia? Seat belakang. Udahlah besar, selesa. Okey, maksudnya macam mana? Saya dah set saya punya kerusi ni, kedudukan saya memandu, saya 178 cm. Dan kedudukan saya kat belakang, nampak? Dia punya kaki, dia punya luas ni memang takkan ada yang komplain lah. Lagi satu, seat ni pun boleh di-adjust. Okey. Tadi, dia menyandar sikit, yang ni dia tegak sikit. So, dia ada dua kedudukan. Nampak tu. Kemudian kereta ni juga untuk model facelift ni dah ditambahkan dengan yang ini, active noise cancellation. Dan yang kalau yang daripada dulu memang dia ada ni lah, ada aircon 2 dengan 2 USB port untuk penumpang belakang. So anak-anak tak adalah bergaduh. Okey, dari segi enjin memang tak ada apa-apa perubahan. Dia masih kekal pakai enjin 1.5 VTEC turbo, 190 horsepower, 243 Nm torque dan juga sama transmission ni masih pakai CVT. Kecuali yang model baru ni dia dah datangkan dengan function yang dia panggil remote start. Okey, kita boleh pakai remote saja, tekan lock, kemudian kita tekan kat bawah ni dan dia akan start lah. Itu dia. Untuk matikan dia pun boleh juga. Kita just tekan kat sini, hold lama sikit, dia akan mati. Alright?
Okey, berapa harga yang baru ni? Okey, model facelift ni sebenarnya lebih murah berbanding model yang sebelum ni. Okey, dulu dia ada 4 varian, tapi untuk yang sekarang dia cuma ada 3 varian. Yang pertama model 2.0 biasa, yang itu 139,000 lebih. Yang kedua model 1.5 TCP 2 wheel drive, yang itu 157,000 lebih. Kemudian yang ini top of the range, yang kini datang dengan 1.5 turbo 4 wheel drive dan Honda Sensing. Harga dia lagi murah tuan-tuan, 162,000 lebih sahaja. Dah lah lagi banyak equipment, lagi murah pula tu. Berbaloi ke? Memang berbaloi. Okey, jadi itulah dia, kita dah review Honda CR-V facelift 2020. Jangan lupa kalau ada soalan apa nak tanya, tanya dekat komen-komen dekat bawah tu. Yang mana kita orang boleh jawab, kita orang jawab. Okey? Jangan lupa subscribe, tekan lonceng dan like, share segala-galanya.